Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan secara online menerusi kita katakan wasilah Masjid Kampung Siglap berkenaan dengan kuliah maghrib setiap hari Isnin bersama dengan saya berkenaan dengan hati, dengan hati, iaitu menyucikan jiwa. Karangan kitab Imam ataupun Said Hawa rahimahumullah. Alhamdulillah. Baik, para hadirin yang saya kasihi dan saya hormati, kita dah masuk dalam bulan Rajab. Dan di antara peluang dalam bulan Rajab ni, kita nanti masuk bulan Syaban, yang mana bulan Rajab ni Rasulullah SAW perbanyakkan dengan amal ibadah berpuasa, dan kita boleh pupuk dalam saat kita sedang berpuasa tu untuk memberi, untuk memberi, dan kita melihat betapa sukarnya kehidupan seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji tanpa adanya kelebihan. Jadi bila kita mempunyai kelebihan, kita berpuasa, kita merasai apa yang dirasai mereka yang kurang keperluan ni, kita bolehlah berikan sedikit apa kelebihan yang kita ada, insya-Allah. Baik, untuk tajuk yang seterusnya, perkara yang seterusnya yang akan saya sampaikan menerusi penuaian zakat ataupun menunaikan zakat ini, wazifah kelima telah pun saya kongsikan, iaitu tidak merosak sedekahnya dengan apa? Membangkit dan menyakiti. Tidak merosak sedekahnya dengan bangkit dan menyakiti. Maksudnya kita tak boleh merosakkan pembahagian sedekah kita itu dengan untuk kita menyakiti hati orang lain dengan kita bangkit-bangkitkan. Jadi sebaiknya bila mana kita melakukan sedekah, kita ambillah peranan para salafus salih, antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah, apa yang mereka lakukan bila mana mereka memberikan pemberian mereka tersebut. Apa yang mereka lakukan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya telah pun saya kongsikan apa bunyinya doa tersebut, yang berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, daripada kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi setiap apa yang kita lakukan, pastinya kita manusia, kadang-kadang mulut ni tak boleh tak boleh senyap. Dan sekarang pula ada orang melakukan kebaikan, dia nak buat posting dan sebagainya. Boleh kita bangkitkan semangat untuk orang lain melakukan kebaikan menerusi posting kita di Facebook, di Instagram dan sebagainya, wadah-wadah online, tiada masalah. Namun takut nanti bila kita dah hantar, apa yang kita kejarkan adalah likes. Likes yang yang orang berikan. Dia takut bila perkara-perkara itu menjadi sum'ah ataupun menjadi takabbur ataupun ujub, ini yang kita tidak inginkan menerusi ibadah yang kita lakukan. Jadi kita nak post boleh, tapi kat bawah tu kita letaklah hashtag doakan saya untuk istiqamah. Tak ada masalah. Jadi kita lakukan, mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita, Allah istiqamahkan jiwa kita, bersihkan jiwa kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah sedekah tadi. Jadi wazifah yang keenam, menganggap kecil pemberian kepada orang, kerana jika dianggap besar maka ia akan kagum kepadanya. Selalunya kita nak berikan sesuatu, kita tahu barang tu mahal, kita tahu jumlah itu besar,
Tapi apa yang kita nak, kita letakkan dalam diri kita bahawasanya jumlah yang kita berikan itu tidak setimpal dengan rezeki yang Allah kurniakan. Maksudnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kita nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita berikan kepada orang lain tu tak setimpal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Memang jumlah yang kita letakkan tu besar, tapi kita ajar dan pupuk diri kita bahawasanya jumlah ni adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Dan saya nak berikan semula kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan. Sebab bila mana kita letakkan perasaan itu ataupun perasaan rendah diri yang ada tu, sekurang-kurangnya dia mengajar kita untuk tidak berlaku sombong, tidak berlaku ujub dan sebagainya. Jika berlaku perkara itu, kalau sekiranya kita ada perasaan yang merasakan, oh harta saya yang saya kurniakan ini besar jumlahnya, takut nanti kita buat sesuatu itu bukan kerana harta tersebut, tetapi kita buat kerana untuk menunjukkan kepada insan yang saya ini mampu untuk sedekah lebih daripada awak. Jadi elakkan perkara tersebut. Sebab Allah tegur dalam peperangan Hunain, jumlah umat Islam tu ramai. Ataupun jumlahnya banyak ataupun ramai. Namun dalam jumlah yang banyak tersebut dalam peperangan Hunain itu, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi ujub kerana banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Maksudnya apa? Kalau ramai sekalipun orang-orang musyrikin dalam peperangan bersama dengan orang muslimin, walaupun jumlah mereka ramai, tetapi tidak mendatangkan faedah. Kenapa tidak mendatangkan faedah? Sebab mereka tidak beriman kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak beriman kepada Allah. Mereka berjuang ataupun berjihad pun tidak ke arah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebab mereka berjihad ke arah kekufuran untuk menghancurkan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya pada ketika itu. Jadi jumlahnya sedikit tetapi tidak jumlahnya ramai tetapi tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya kalau kita perhatikan dan kita analisa ayat ini, jika dia sedikit tetapi bermanfaat, itu yang baik. Sebab tu kalau pada hari ini sebab saya menjalankan pernikahan dan sebagainya, ada di kalangan pasangan dia tercetuslah tercetus rasa sedih, maksudnya nak buat jumlah ramai untuk pernikahan, majlis makan, tak boleh buat buka ramai-ramai dan sebagainya. Namun kalau sekiranya kita lihat, kalau sekiranya ramai lebih dan sebagainya, kita imbas semula keramaian yang kita lakukan sebelum Covid. Percampuran kita, keterbatasan yang kita lakukan, kita tak menjaga di antara wanita dan lelaki. Kita ketawa. Jadi bila ada perkara yang Allah bataskan dan menerusi Covid ni, kita kena banyak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam jumlah yang kecil ni kita nak apa? Kita nak keberkatan. Satu saya selalu ungkapkan ataupun saya selalu kongsikan kepada pasangan dan sebagainya, kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu ada yang baik di mata pandangan kita tapi tak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sebaliknya pula, ada yang tak baik di mata kita, pandangan kita, tapi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para mempelai, kalau yang di luar sana menikah rasa sedih dan sebagainya, ataupun waris kepada pasangan, kita kena bersyukur. Kerana apa kita bersyukur? Walaupun memang kita tak dapat jemput keluarga yang ramai dan sebagainya, tapi
Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga diri kita, nak jaga akhlak kita daripada fitnah dan sebagainya, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah di sebaliknya. Sebab tu setiap perkara kita nak kena apa? Kita nak kena lihat. Memang kita belajar daripada kesilapan dan sebagainya, tapi ambil hikmah daripada kesilapan tu. Apa yang kita boleh lakukan ataupun kita tingkatkan diri kita untuk kita menjadi Islam, mukmin, Muslim yang terbaik. Jadi kita belajar daripada kesilapan, kita perkukuhkan daripada kesilapan itu untuk kita menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Jadi, bila wazifah yang keenam ni, walaupun angka dia kecil, tetapi dia memberikan manfaat yang banyak. Ataupun angka dia besar, kita anggap kecil. Kerana apa? Sebab nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti saya katakan tadi, tak boleh kita hitung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut. Nikmat mata dapat melihat, nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mulut dapat merasa, dapat bercakap, dapat makan dan sebagainya. Nikmat tangan dapat pegang, dapat merasai dan sebagainya. Ini semua nikmat. Jadi kejarkan nikmat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dengan apa? Dengan kita berikan sebahagian daripada harta kita. Baik. Maka dikatakan, sesungguhnya jika anda menganggap kecil ketaatan, maka ketaatan itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menganggap perkara yang kita buat ketaatan itu kecil di sisi Allah, bagi kita ni kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Kalau sebaliknya, kita anggap benda yang kita buat itu besar, takut nanti di sisi Allah pula menjadi kecil. Sebab tak ada keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menganggap besar bukanlah membangkit-bangkit dan menyakiti. Kita tak boleh melakukan sesuatu perkara, kita nak bangkit-bangkit, bukan untuk kita rasakan kita ni unjuk, ataupun kita ini bersifat, kata orang, bersifat sombong. Tetapi ada perkara yang kita nak buat ni untuk membangkitkan semangat. Bangkitkan semangat untuk orang menderma, membangkitkan semangat untuk orang melakukan kebaikan, tiada masalah. Tapi bangkitkan kepada sesuatu yang boleh menyakiti hati penerima, itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi formula dia macam mana? Formulanya, kalau kita katakan sesuatu yang diketahui, sesuatu yang diketahui, orang semua tahu, supaya tidak akan terwujudnya perasaan ujub ataupun perasaan sombong, maka kita ada 3 perkara kat sini. Pertama, anggaplah perkara itu kecil. Pemberian kita tu kecil sebenarnya, walaupun dia besar, orang tahu. Yang kedua, kita segerakan. Kalau boleh kita segerakan cepat-cepat. Menyegerakan ni cepat-cepat kita lakukan, agar ia tidak boleh menjadi satu penangguhan. Penangguhan ni macam mana, para hadirin? Kalau kita dah sayang sangat dengan benda tu, nanti dia jadi susah lah kita nak keluarkan. Sebab dah banyak sangat, kita tak buat segera-segera, kita tangguhkan dan sebagainya, takut nanti tak jadi pula nak sedekah. Yang ketiga, sebaiknya kita merahsiakan apa yang kita berikan. Itu yang terbaik. Namun, seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita nak membangkitkan, nak memberitahu masyarakat supaya mereka ini semangat untuk memberi, tiada masalah. Macam kita lihat, sekarang sekiranya bulan Ramadan, selalunya kita akan nampak berkenaan dengan pengiklanan tentang apa? Tentang bersedekah, tentang bayar zakat dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang baik. Sebab mungkin dalam 11 bulan, 1 bulan tu kita nak buat yang terbaik, silakan. Jadi 1 bulan yang terbaik itu kita ambil manfaat supaya kita istiqamah pada bulan-bulan seterusnya. Jadi kita mulakan dalam bulan Ramadan, kita buat. Tapi saya nak syorkan kita mulakan dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ni kita perbanyakkan amal soleh. Kita perbanyakkan dengan doa. Dia tak ada satu perbuatan yang khusus. Cuma dalam hadis yang saya simak dan baca, lihat Rasulullah berpuasa dalam bulan Rajab. Berpuasa dalam bulan Rajab. Banyak berpuasa dalam bulan Rajab. Jadi kita boleh buat. Tapi untuk menempel ibadah itu supaya lebih cantik, itu dekat bawah tu kan ada kan QR code yang nak bantu masjid dan sebagainya, kita buat. Sebab tu saya katakan, orang yang nak buat sedekah ni, yang nak kejarkan pahala sedekah, mulut dia nak kena baik.
Hati pun nak kena baik. Kalau nak berikan, kita berikan. Tapi kadang-kadang kita berikan, mulut kita celoteh lebih sikit. Minta lagi, tak kasih. Tangan kasih. Tangan berikan. Tapi mulut dia pun berzikir juga. Tapi Alhamdulillah kita berikan. Kita baca doa tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita doakan yang itu. Kita berikan. Atau kita nampak orang tu susah, kita doakan dia, Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu dia. Okay, Allah mendidik dia. Kita berikan. Kita berikan, jangan ada salah sangka ataupun salah anggap. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita. Kita nak bagi banyak boleh, kita nak bagi sikit boleh. Tetapi takut sekiranya ia menjadi syariat yang kita nak kena berikan satu angka yang lebih, takut nanti kita jadi kita jadi blokir. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Muhammad ayat 37, Allah katakan dalam yang bermaksud, lalu mendesakmu supaya memberikan semuanya, nescaya kamu akan kikir. Kalau Allah mendesak untuk kita berikan lebih, takut nanti kita jadi kikir. Kikir ni apa? Kita jadi bakhil. Tapi dalam bentuk sedekah, dia tak ada jumlah yang ditetapkan. Kita berikan banyak, ikhlas, Allah berikan semula macam mana yang kita berikan. Okey. Ini macam contohnya dia macam investment lah. Kita letak berapa, tapi bila dia harvest, bila benda tu dia jadi baik, dia mekar, jadi baik, tiba-tiba tumbuh macam apa kata orang tu, berantai-rantai pula. Kita cuma letak invest 100, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 700. Okey. Mislu habbatin, mi'atu habbah. Kita bagi 1 tapi mi'atu habbah, dia pecah jadi 100. Setiap tangkai itu ada 100. Setiap tangkai itu ada 100. Dia dia berlarutan pula kebaikan tu. Itu yang kita nak. Kita nak macam tu. Okay. Ini bukan apa kata orang ni riba, tak, ini bukan riba, riba lain. Tapi ini kebaikan yang kita lakukan ni, manfaatnya diberikan lebih, keberkatannya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sedekah kita tak boleh paksa. Orang nak kasih 50 sen, orang nak kasih 20 sen, kita asyik dengar tengok muka Pak Haji tu kalau datang ataupun Mak Haji tu kalau datang, mesti satu masjid tu mesti dengar keleteng. Kita dah tahulah sama ada dia kasih 50 sen ke RM1. Kita beranggapan baik. Okay. Kalau hari-hari dia letak RM1, kita kalikan dengan setahun, yang kita ni tak pernah buat, tapi orang tersebut lakukan, hari-hari datang masjid, dia letak seteng, bunyi keteng, $1. Keteng, $1. Besok datang lagi, keteng, $1. Lusa datang lagi, keteng, $1. Kita kalikan, tengok, kebaikan yang dia lakukan dengan $1 tu dalam masa tempoh 1 tahun, okay, kemungkinan besar dia dapat lakukan kebaikan yang mana kita minta kan. Contohnya kita nak buat pembangunan dan sebagainya, dia dah letakkan nama dia dalam infak sadaqatul jariyah. Tak nak ke kita? Kita pun nak macam tu. Itulah investment saham akhirat yang kita lakukan tanpa manusia ketahui. Okay. Itu yang sebaiknya. Kalau tahu pun orang nampak, supaya apa? Supaya kita pun boleh jadi macam dia juga. Kita pun nak macam dia. Kita niat, pasang niat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan diri kita untuk terus memberi. Jadi para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, okay, dalam bulan Rajab ni perbanyakkanlah dengan amal ibadah, okay, sebab kita dalam perancangan nak bertemu dengan Ramadan. Ramadan lagi berapa bulan lagi akan datang bersama dengan kita. Hadirnya Ramadan, kita dapat lakukan yang terbaik. Sebab apa? Kita dah melatih diri kita daripada sekarang ni, daripada bulan Rajab, Sya'ban, nak bertemu dengan Ramadan, kita dah persiapkan diri kita. Okay, perbanyakkan dengan doa, okay, Allahumma ballighna Ramadan. Okay, bertemukan saya dengan Ramadan. Sekarang ni kita dah dalam masa bulan Rajab, kan doa yang para ulama dah ajarkan kepada kita. Okay, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban, ketemukan aku dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita lakukan ini,
Allah Subhanahu wa ta'ala jaga diri kita, jaga akhlak kita, jaga iman kita. Itu yang lebih penting. Jaga iman kita. Mudah-mudahan iman kita ini sentiasa menyatakan bahawasanya Allah itu satu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.